Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah dalam video yang ringkas ini saya nak share tentang satu benda yang saya rasa sangat penting lah, khususnya kepada mereka yang biasa dengan teknikal analisis, iaitu bila kita bercakap tentang menganalisa chart berkaitan dengan cryptocurrency ataupun digital asset. So chart mana yang kita nak guna? Ini persoalan yang bagi saya sangat penting kerana dia akan menentukan kita punya strategi dan juga kita punya tindakan dalam dalam kita trade lah coin-coin yang tertentu. So insyaAllah jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Okey, sebagaimana saya sebut tadi, kita nak bincang tentang chart mana yang kita nak guna bila kita nak menganalisa pergerakan harga bagi sesuatu coin. Okey, sebagaimana yang kita tahu, okey saya share skrin sekejap. Okey. Sebagaimana yang kita tahu dalam kalau kita buka TradingView, kalau kita pergi ke tradingview.com. Okey, kalau kita pergi ke tradingview.com. Okey, internet saya slow sekarang. Sekejap Okey, so kita pergi ke chart ataupun carta dekat atas ni. Okey. So kalau contohnya kita nak tengok kita nak tengok chart untuk BTC Bitcoin. So chart mana yang kita nak guna? Chart mana yang kita nak guna? Itu persoalannya. Sebab kalau kita tengok dalam TradingView ni, kalau kita search BTC USDT, okey, banyak ni BTC USDT semuanya BTC yang sama cuma kalau kita tengok dekat sini sumbernya chart itu diambil daripada mana so dia based on exchanger lah ataupun exchange mana yang provide chart tersebut. So lain exchanger, lain dia punya chart lah. Okey, mungkin rakan-rakan kita biasa dengan chart Huobi sebab kita trade menggunakan robot dan exchanger yang kita guna adalah Huobi walaupun kita menggunakan exchanger Huobi untuk kita trade, tetapi untuk kita menganalisa chart saya cadangkan supaya kita menggunakan Binance supaya kita menggunakan Binance iaitu dekat atas kali ni so bila kita search BTC USDT dia akan ada banyak exchanger yang provide chart dekat sini. okey. Huobi salah satunya yang ada chart. So kalau kita klik pada Huobi, maka inilah chartnya. Okey, inilah chart yang Huobi provide lah. Okey, data daripada Huobi. Tetapi kalau kita search dekat sini ada juga daripada Binance, ada KuCoin, Coinex dan sebagainya lah. Okey, Coinbase pun ada. Banyaklah exchanger yang provide BTC punya chart. Okey, so kalau kita tengok dekat sini tadi kalau kita tengok kan dekat sini kan Huobi kan. Okey, so kalau kita klik pada Binance kalau kita klik pada Binance dia bertukar dekat sini Bitcoin Binance okey, so dekat sini kalau kita tengok chart dia lebih kurang sama je. Okey, BTC Huobi. Okey, nampak dia punya chart ni macam ni. Okey, pergerakan sideways dan ada pergerakan bullish dekat sini hari ni. Okey, pada berapa Mei ni? 5 Mei ni yang akan tamat beberapa minit saja lagi. Okey, sorry. Yang ni kalau kita tengok dekat sini ni Huobi kan. Huobi dia ada masa 16 jam 43 saat lagi. 16 jam 43 minit lagi. Tapi kalau kita pergi ke Binance, okey, nampak ada 43 minit lagi. Maksudnya candle yang sekarang ni kita tengok yang last kali ni dia ada masa dalam 43 minit lagi. So, persoalannya chart mana yang kita nak guna? Sebab banyak chart banyak exchanger yang provide chart yang bekalkan maklumat chart kepada kita chart mana yang kita nak guna? Itu persoalan yang saya rasa sangat penting untuk kita bincangkan kerana sekiranya kita menggunakan chart yang tak betul ataupun kurang reliable, ia akan menyebabkan kita punya decision kita mungkin akan terkesan juga daripada menganalisa chart tersebut lah. Okey.
So that's why saya cadangkan supaya kita menggunakan Binance. Kenapa? Kerana kalau kita pergi tengok kepada website yang menjadi rujukan utama lah trader-trader kripto ni, kita pergi ke CoinMarketCap coinmarketcap.com. Okey. So kita tengok dekat sini cryptocurrency, kita klik pada cryptocurrency. Bukan cryptocurrency, exchanges So klik pada exchanges, dia akan senaraikan beratus-ratus kat sini exchanger ni. Okey. So kalau kita tengok dia punya ranking lah exchanger ni, kita boleh klik pada sini. So ini adalah ranking dia ranking penggunaan exchanger di seluruh dunia So ranking yang pertama adalah Binance. Tengok dia punya volume ni dalam masa 24 jam bernilai apa ni? 18 juta, bukan 18 juta ni. 18 trilion ni. Yang ni juta kan 3 juta, yang ni 8 bilion. So ini 18 bilion Okey, yang ni juta, million, yang ni bilion 18 bilion. Dalam masa 24 jam ada 18 bilion transaction berlaku di exchanger Binance. Okey, dia punya exchange score dia ada dekat sini so dia ada compare lah. Yang first rank, second rank Coinbase Exchange sekarang ni menduduki tempat yang kedua. Lepas tu FTX. So hobi yang kita guna, yang biasa kita guna untuk trade menggunakan robot, berada di tangga yang ketujuh Okey, yang berada di tangga yang ketujuh. Still okey lah still okey. Tetapi kalau kita tengok volume dia bernilai 1 bilion sahaja 1 bilion sahaja. Tetapi di Binance nilainya adalah 18 bilion USDT US dollar Ini berlaku kalau kita tengok dari segi dia punya kepenggunaan trader-trader. So ramai trader yang menggunakan Binance. Sebab itu kalau kita tengok chart ini berdasarkan pengalaman saya juga. Kalau kita biasa menganalisa chart, memang kita akan perasan benda ni kita akan perasan bahawa chart di Binance lebih reliable. Okey, lebih reliable. Reliable tu maksudnya dari segi chart pattern, okey, dia adalah lebih reliable. Dari segi support resistance juga dia lebih reliable berbanding dengan exchange yang lain. Okey, dan juga banyak benda lah banyak analisa termasuklah indicators dan sebagainya. Mengikut pengalaman saya, dia adalah lebih reliable berbanding dengan exchange yang lain exchange yang lain. Sebab itu saya cadangkan supaya tuan-tuan semua menggunakan chart menggunakan chart Binance lah. Okey, saya bagi satu contoh Mungkin waktu kita tengok chart ini mungkin kita tak perasan sangat dia punya perbezaan dia. Tetapi kalau kita biasa tengok dari segi dia punya progress dia, maksudnya kita monitor kita punya portfolio, kita tengok dia punya chart, kita akan perasan benda ni chart di Binance lebih reliable berbanding dengan chart exchange yang lain So kalau kita tengok dekat sini contohnya, kita tengok sorry, saya buang dulu yang tu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, nampak tak dia punya support ni? Okey, dia punya support dia naik, dia turun di sini, dia melantun, naik, dia turun, disentuh dekat situ, dia naik So bila dia turun, nampak tak dia betul-betul berada di sini, harga ni dia menolak balik ke atas sebab ini chart Binance ini chart Binance. Perhatikan dekat atas ni, sebelah kiri atas ni Binance. So kita tengok chart USDT, chart Huobi pula. Okey, chart Huobi pun lebih kurang juga tetapi kalau kita tengok dia punya support itu, okey, sama ada kita nak ambil body ataupun dia punya shadow lebih kurang juga dia punya support itu berada di sekitar tu juga tetapi kalau kita perhatikan dia punya, nampak tak dia punya ni, dia lebih kepada shadow. Lepas tu dia macam tadi dia lebih kepada body okey. So bila dia berlaku lantunan itu, tengok dekat sini. So kalau kita tanpa kita lihat yang the future ni, mungkin kita akan letak dekat situ. Okey. So, tapi bila kita draw, nampak dia dah macam tak hormat ataupun dia tak respect lagi daripada garisan itu, menyebabkan kita terpaksa turunkan. Okey.
Mungkin berada di sekitar itu So barulah dia lebih reliable So berbanding dengan exchange Binance tadi, so kita letak pada body. Okey. Okey, so bila dia melantun dekat sini, memang dia melantun kat body tu. Dia terus nampak reliable lah. Mungkin waktu saya cerita ni, waktu saya cerita ni tuan-tuan tak nampak Tetapi bila dia real time, bila bila you all tengok, okey, tengok chart secara live, okey, waktu trading tu memang kita akan nampak bila dia sentuh line resistance tu ataupun support, dia akan ada satu resistance. Okey, ataupun dia ada satu something yang akan menolak kembali naik ke atas lah kalau kita berada di support. Kalau berada kalau line apa ni resistance, dia akan susah nak naik, nak tembus itu kita akan perasan lah bila kita tengok ataupun kita menganalisa chart secara live So begitu juga dengan chart pattern. Okey, chart pattern kalau sebelum ini saya ceritakan ada chart pattern ascending apa ni channel dan sebagainya. Saya tak nak cerita lebih. Tuan-tuan boleh tengoklah boleh cuba analisa based on apa yang saya ceritakan tentang chart pattern dan sebagainya. Percayalah bahawa chart pattern yang berada dalam exchange Binance lebih reliable berbanding dengan chart-chart yang selain daripada Binance. So itu saja mesej saya rasa sangat penting untuk rakan-rakan kita, khususnya kepada mereka yang biasa menganalisa menggunakan teknik analisis. Penting untuk kita menggunakan chart yang betul, okey, supaya kita punya analisa itu lebih reliable dan juga lebih dipercayai lah. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.